Buletin Didik 27 Mei bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 10 pelajar dari 5 sekolah seluruh Malaysia berjaya mengharumkan nama di peringkat antarabangsa melalui pelbagai anugerah dalam pameran sains dan kejuruteraan antarabangsa atau ISEF 2021 anjuran syarikat farmasi Regeneron. Pertandingan yang berlangsung secara maya dari 16 hingga 21 Mei lalu disertai lebih 800 pelajar dari seluruh dunia. Pelajar sekolah menengah jenis kebangsaan Chong Ling Pulau Pinang, Chu Yuzi, berjaya mendapat tempat kedua dalam bidang kimia melalui projek Tetra Ponera Magic Cream. Sementara itu, 3 pelajar dari sekolah menengah kebangsaan Bemban Kelantan meraih tempat keempat kategori kejuruteraan mekanikal. Manakala 3 lagi pasukan memenangi anugerah dari pelbagai kategori. Kemenangan hasil kajian inovatif pelajar-pelajar dalam bidang sains dan kejuruteraan itu diumumkan secara maya Jumaat lalu di Amerika Syarikat. Pemilihan finalis dan pemenang dibuat oleh saintis dan jurutera sukarelawan dari Institut Pengajian Tinggi dan industri swasta. Pertandingan menawarkan hadiah wang tunai sehingga RM270,000 untuk seluruh kategori. In the category of environmental engineering, sponsored by Jacobs. My project title is Tetra Ponera Magic Cream. My research is to come up with a cream that uses neem and clove to kill Tetra Ponera rufonegra ants, which is commonly known as the bicolored arboreal ant. Its sting could cause severe allergic reaction in humans, and in some cases it could be fatal. Tetra rufonegra poses a threat to humans because it is highly aggressive and it is commonly found in urban areas. The cream that I have developed consists of neem oil, neem powder, clove powder, water, and finally cream base. After carrying out data analysis and plotting graphs, the results show that the higher the concentration of neem content, the higher the mortality rate of the workers. To tackle the problems faced by the stroke patients, we use neural network technology as a means to deliver proper care to such patients. We use vision sensing to feed the images into deep learning, measure muscle strength and speech therapy pronunciation accuracy to evaluate post-stroke patient rehabilitation performance at home. And clarity shown in their projects. Category awards are presented for 4th, Penularan pandemik COVID-19 menjadikan aktiviti sukan di sekolah tidak dapat dilakukan. Mengambil kira kekangan itu, guru sekolah tampil dengan inisiatif secara maya bagi memastikan murid kekal aktif dengan melakukan aktiviti fizikal di rumah. Sebagai contoh, pendekatan program Rugby 3R Kids, anjuran Sekolah Kebangsaan Bandar Utama Damansara dilihat mampu mendorong keterlibatan murid. Menurut Guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Khairul Fairuz Jumari, misi program adalah bagi memastikan murid kekal aktif. Ia memberi ruang kepada murid melakukan aktiviti di rumah melalui bimbingan secara maya. Para peserta atau murid yang terlibat akan menerima kits rugby ni, dia akan bawa balik secara pinjaman dan mengikuti program-program dan aktiviti yang kami sediakan. Antara aktiviti seperti yang kami akan laksanakan adalah seperti bengkel atau klinik rugby. Kami juga akan laksanakan latihan dalam talian melalui aplikasi live Jimmy, video ataupun perkongsian YouTube. Khairul yang juga jurulatih rugby berkata, program ini antara lain dapat memastikan usaha melahirkan pelapis atlet muda tidak terjejas. Program rugby 3R Kids ni sebenarnya kami sertai setelah melihat kesan pandemik COVID-19, iaitu ia telah memberi kesan yang panjang kepada program-program latihan dan pembangunan rugby di sekolah. Hampir 2 tahun, aktiviti dan program pembangunan rugby tidak dapat dilaksanakan. Jadi idea mewujudkan Rugby Kids ni melalui dana yang diberikan adalah inisiatif kami bagi memastikan program dan aktiviti rugby sekolah dapat dilaksanakan secara berterusan. Bagi murid pula, inisiatif seumpama ini disambut baik. Saya suka rugby. Program Rugby Kid 3R ni sangat menarik. Tak sabar saya nak ikuti program ni. Jom mari kekal sihat dan aktif sepanjang hari. Saya suka sukan rugby sebab ia boleh main dengan kawan-kawan. Projek Rugby Kid 3R ni sangat mantap. Saya tak sabar untuk join program ini. Projek ini juga mendapat sokongan dan bantuan daripada Jabatan Pendidikan Negeri serta beberapa badan bukan kerajaan dan kelab sukan rugby.
Murid yang menyertainya dibekalkan alatan latihan termasuk bola rugby dan jersey. Kementerian Kesihatan KKM menyeru lebih ramai penglibatan sukarelawan kesihatan bagi membantu menangani penularan wabak COVID-19 yang semakin meningkat di negara ini. Tenaga sukarelawan itu amat diperlukan bagi meringankan beban petugas kesihatan di seluruh negara ketika ini. Jawatan yang diperlukan ialah pegawai dan penolong pegawai perubatan, pegawai pergigian, jururawat, pegawai dan penolong pegawai kesihatan persekitaran serta juru teknologi makmal perubatan. Syarat menyertai khidmat sukarelawan itu adalah mereka yang berumur 18 hingga 60 tahun, sihat, tidak hamil serta mendapat kebenaran daripada majikan bagi yang bekerja. Mereka perlu sedia ditugaskan ke lokasi yang memerlukan dan tiada sejarah kontak rapat dengan kes COVID-19 dalam masa 14 hari. Cadangan mengenakan kompaun dan penalti terhadap individu tidak menghadiri janji temu di Pusat Pemberian Vaksin PPV akan diteliti. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, langkah mengenakan penalti terbabit dan mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 boleh dilakukan selepas pendekatan sukarela atau usaha pendaftaran menerusi pelbagai saluran termasuk MySejahtera dan secara bersemuka dilaksanakan sepenuhnya. Serta penalti kepada mereka yang tak hadir, kita akan bincang dalam JKJAV dan CITF kerana makluman perlu diberi pada masyarakat. Vaksin ini diberi percuma dan dia dilaksanakan secara berfasa. Dan KKM bertanggungjawab memperolehi vaksin dan kita ada jadual-jadual penghantaran daripada calon-calon vaksin yang kita telah procure, iaitu daripada Astra melalui COVAX Facility, Pfizer daripada pengedar yang berbengkalan di Belgium, Perth, Belgium, Sinovac yang menggunakan pharma niaga untuk buat fill and finish. Selain itu, pihaknya juga sedang menunggu pembekalan vaksin daripada CanSino, Gamaleya dan Sputnik V. Beliau yakin pemberian vaksin akan lebih rancak apabila mendapat lebih banyak bekalan bermula Jun dan Julai, seperti diumumkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin. Sementara itu, KKM sedia mempertimbangkan penggunaan alat ujian pernafasan yang dikenal pasti sebagai kit pengesanan baharu virus COVID-19 di negara ini. Ujar Datuk Seri Dr. Adham, alat ujian yang dibangunkan oleh syarikat terbitan Universiti Nasional Singapura, Bretonic itu akan digunakan selepas penilaian dan mendapat kelulusan pihak berkuasa peranti perubatan MDA. Kita dalam proses untuk menerima permohonan dan kita ada satu agensi yang dipanggil Medical Device Agency Authority ataupun Medical Device Authority yang boleh menerima permohonan untuk menjalankan ujian klinikal serta kelulusan, dan setelah selesai kelulusan, mana-mana permohonan boleh kita gunakan alat tersebut di negara kita. Tambahnya, alat ujian itu perlu diterokai penggunaannya ekoran dilihat lebih mudah kerana hanya menggunakan kaedah pernafasan. Sistem ujian pernafasan Brifense Go COVID-19 itu dilapor memberikan keputusan tepat dalam seminit dan mendapat kelulusan sementara Lembaga Sains Kesihatan Singapura untuk digunakan di Republik berkenaan. Pada masa sama, KKM sedang meneliti untuk memperluaskan ujian pengesanan COVID-19 kendiri melalui sampel air liur yang boleh digunakan di rumah atau tempat kerja.
Bersua kembali, Festival Penceritaan Kanak-kanak Antarabangsa Pulau Pinang atau PINGS diadakan buat kali ke-12 tahun ini. Ia dibuka kepada murid prasekolah dan sekolah rendah dengan tema berkongsi cerita memperkaya minda menerusi video penceritaan 3 minit. Dan bermula hari ini, orang ramai boleh memilih klip penceritaan kanak-kanak disukai mereka yang disiarkan di Facebook PINGS. Festival Anjuran Majlis Pendidikan Pulau Pinang itu terbuka kepada anak kelahiran negeri tersebut. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan mengikut peringkat umur iaitu bagi kategori A berumur 5 hingga 7 tahun, kategori B 8 dan 9 tahun serta kategori C 10 hingga 12 tahun. Pendaftaran ditutup 6 Mei lalu. Penyertaan terhad kepada 20 video berdasarkan yang terawal bagi setiap kategori yang akan dimuat naik ke Facebook PINGS bermula hari ini. Ganjaran akan diberikan kepada 5 video yang mendapat jumlah like tertinggi. Pengumpulan like akan dikira sehingga 30 Jun 2021. Untuk tahun ini, 67 penyertaan diterima berbanding 50 peserta tahun lalu. Keseluruhan fasa dapat dilihat tiada pencemaran cahaya disusuli panorama bintang berkelipan berbanding di Semenanjung. Itu keunikan gerhana bulan di lokasi cerapan terawal lebih jelas dan paling timur di Malaysia dapat disaksikan di Tanjung Labian Lahad Datu Sabah semalam. Kami berada di Tanjung Labian, Lahad Datu Sabah, merupakan lokasi cerapan titik paling timur di Malaysia. Kami di sini boleh nampak gerhana bulan penuh kemuncak pada jam 7.11 malam hingga 7.26 malam, iaitu 50 minit selepas bulan terbit dari ufuk timur. 5 minit lagi. 7.11. Penampakan gerhana 50 minit lebih awal itu hasil inisiatif Badan Bukan Kerajaan NGO Dark Sky Malaysia bersama beberapa kumpulan penggemar astronomi yang membuat liputan langsung secara maya di semua platform media sosial. Menariknya, ia juga dikesan pada ketinggian antara 25 hingga 30 darjah di ufuk timur berbanding di Semenanjung yang hanya dapat dikesan pada ketinggian antara 0 hingga 6 darjah. Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Rahim. Hari ini saya akan berkongsi 5 tips penting bagaimana untuk menghafal sifir. Yang pertama, catatkan sifir yang anda ingin hafal di atas sehelai kertas yang kecil. Yang kedua, fokuskan satu persatu sifir yang anda ingin hafal. Yang ketiga, cari tempat yang tenang dan tidak bising. Keempat, baca berulang-ulang kali sebanyak 10 kali. Kemudian, pejamkan mata anda dan ulang kembali sifir yang anda telah hafal. Dan yang terakhir, setelah anda menguasai sifir tersebut, terus membuat latihan dalam memantapkan penguasaan sifir anda. Yakini diri, anda pasti boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Dapur kayu digunakan untuk membakar kaki lembu membangkitkan aroma luar biasa makanan berasaskan keting lembu atau kerbau yang dijenamakan sebagai rojak katih madu dapur arang. Makanan unik itu dihasilkan dengan cara tersendiri oleh seorang peniaga dari kampung Bukit Tok Bat, Kuala Berang, Terengganu. Said Afindi Said Mansur, 39 tahun, berhasrat mengkomersialkan makanan itu dengan mengekalkan pembuatan secara tradisional. Said Afindi yang dibantu 2 pekerja serta isterinya Sharifah Syuhaida Tuan Cik mampu menghasilkan 200 bungkus rojak katih setiap hari. Lazimnya, permintaan rojak itu meningkat pada musim perayaan dan cuti sekolah. Bahan yang paling utama untuk membuat rojak katih ialah kaki lembu yang kebanyakannya dibeli daripada rakan-rakannya yang menjual daging lembu. Manakala kayu leban dan rambutan adalah bahan bakar terbaik kerana ia menghasilkan aroma yang lebih wangi sekaligus menambah kelazatan pada rojak katih. Prosesnya mengambil masa selama 5 hingga 6 jam. Sekarang ni saya tahu ramai yang minat nak makan tapi untuk mencari sumber-sumber ni payah. Saya pula nak buat dia pula satu bukan masa yang sekat. Jadi saya insya-Allah saya akan kekalkan rojak katih ni untuk pergi lebih jauh sebagai sumber rezeki kami sekeluarga. Rojak katih yang sudah siap dibungkus dijual di halaman rumahnya.
manakala selebihnya diedar di kedai makan berhampiran dengan harga RM5 sebungkus. Selain Terengganu, tempahan turut diterima dari penduduk Putrajaya dan Shah Alam yang akan dihantar melalui khidmat penghantaran. Seekor ikan paus humpback ditemui mati terdampar di pantai Mediterranean Carnon Selatan, Perancis. Ia disifatkan insiden yang sangat jarang berlaku. Mamalia sepanjang hampir 8 meter ini diangkat menggunakan jentolak dan akan menjalani bedah siasat bagi mengetahui punca kematiannya. Ikan paus jenis humpback jarang ditemui di Laut Mediterranean. Ia dipercayai sesat sejak beberapa minggu lalu, jauh dari habitat asalnya di Lautan Pasifik. Villarreal merangkul kejuaraan Liga Europa buat kali pertama selepas menewaskan Manchester United dalam drama penentuan sepakan penalti. Yang turut menyaksikan penjaga gol United David De Gea gagal menyudahkan sepakan penalti awal pagi tadi. Aksi final di Gdansk Arena berkesudahan 1-1 selepas tamat 120 minit permainan sekaligus memaksa kejuaraan ditentukan menerusi sepakan penalti. Gerard Moreno terlebih dahulu meletakkan Villarreal di depan minit ke-29. Namun Edison Cavani menyamakan kedudukan minit ke-55. Villarreal akhirnya memenangi penentuan sepakan penalti 11-10. Dengan penjaga gol Geronimo Rulli muncul wira tak kala penjaga gol United David De Gea gagal menyudahkan sepakan penalti. Menariknya, kejayaan ini turut mengangkat nama Unai Emery sebagai pengurus pertama yang memenangi 4 trofi Liga Europa. Emery sebelum ini menempa 3 kejuaraan bersama Sevilla pada 2014, 2015 dan 2016. Dengan kejayaan ini, Villarreal layak ke Liga Juara-Juara Eropah musim depan biarpun menamatkan saingan La Liga di tempat ke-7. Belum pun seminggu dilancarkan single terbaru BTS Butter, secara rasminya sudah mencatat beberapa rekod dunia. Ia selepas Guinness World Records mengumumkan sudah mengiktiraf 5 rekod yang dipecahkan BTS baru-baru ini. Bukan setakat jumlah tontonan tertinggi pada tayangan perdana, video muzik di YouTube dengan hampir 4 juta. Pencapaian itu juga dikira untuk mana-mana muat naik dalam sejarah YouTube. Video muzik Butter turut memecah rekod sebagai yang paling banyak ditonton di laman berkenaan dalam tempoh 24 jam bagi kategori K-pop dan keseluruhan. Akhir sekali Butter memecah rekod dunia sebagai track yang paling banyak didengari di Spotify dalam tempoh 24 jam. Lagu berbahasa Inggeris itu di-stream lebih 11 juta kali, mengatasi lebih 10 juta yang diperoleh Ed Sheeran dan Justin Bieber terdahulu. Dengan perkembangan terbaru ini, BTS kini memegang 23 Guinness World Records. Paparan fenomena Super Blood Moon di beberapa negara mengakhiri buletin DDR ini. Dengan itu, saya Zaiti Zubair, salam hormat dan kita jumpa lagi.